Kesan secara global sebenarnya untuk bisnes adalah bisnes-bisnes yang berdasarkan kepada construction, yang berdasarkan kepada energi, yang berdasarkan kepada pengangkutan, yang berdasarkan kepada pelancongan akan begitu terkesan sekali sukar untuk mereka bangun dalam jangka masa yang pendek ya. Dan bisnes-bisnes yang akan survive dan akan mungkin maju adalah bisnes-bisnes yang berdasarkan food and beverages, makanan, kesihatan, peralatan kesihatan dan juga kemungkinannya pertanian. Dan tentu kita ingin melihat balik apakah yang harus kita buat semasa kegawatan ekonomi ini. Dan kalau di Amerika Syarikat pula kesannya begitu mendalam sekali, iaitu minggu lepas umpamanya telah diumumkan lebih kurang 700,000 orang kehilangan pekerja dan unemployment rate telah pun naik kepada paras 4.4%, di mana lebih kurang 10 juta orang tengah mencari kerja, dan itu di Amerika Syarikat ya. Dan apa pula kesannya yang berlaku di Malaysia ya? Di Malaysia bolehlah kita lihat ada 3 indikator utama. Yang pertama GDP, gross domestic product. Yang kedua adalah dari segi inflation, dan yang ketiga adalah dari segi salary increase ya. Kat sinilah kita boleh lihat kita sebagai orang biasa bagaimana ia akan mempengaruhi cara hidup kita selepas ini ya. Alright, dari segi GDP sebenarnya Malaysia telah pun berada di landasan yang betul, iaitu kita telah pun berjaya menghampiri 4% dan selama 4 atau 5 tahun sebelum ini. Tetapi unjuran yang baru dikeluarkan baru-baru ini begitu tidak bagus sekali, iaitu growth kita hanya boleh pergi kepada negatif ya, negatif 2%, ataupun yang paling baik boleh pergi kepada 0.5%. Jadi bolehlah kita andaikan bahawa tahun ini tidak ada growth dan unjuran ini dibuat hanya pada peringkat permulaan kegawatan ekonomi dan kita tidak boleh menjangkakan apakah yang akan berlaku selepas ini. Dari segi inflation, Malaysia juga telah berada di landasan yang betul sebelum ini. Kita punya inflation telah pun turun di bawah 1% sebenarnya sebelum ini ya, iaitu di tahun 2018-2019 umpamanya. Tapi sekarang ini unjuran yang baru mengatakan bahawa inflation akan naik ya. Inflation akan naik lebih kurang 1.6% ya. Dan inflation ini berlaku kerana perubahan dari segi harga barang ataupun consumer price index ya, perubahan dari segi harga barang berbanding dengan cost of living yang kita ada ya. Dan GDP tadi walaupun kita lihat dari sudut expenditure negara ke ataupun daripada income negara ke ataupun dari segi pembangunan ataupun development pun, GDP kita tidak akan dapat kita ubah kerana ketiga-tiga faktor itu pun akan memberi kesan yang sama juga ya. So yang ketiga adalah dari segi salary increase. Seperti yang kita tahu, Malaysia adalah sebuah negara yang antara yang bagus ya, memberi kenaikan gaji yang bagus, antara yang terbaik di dunia. Average adalah 5% sebelum ini. Tapi unjuran baru menunjukkan bahawa paling baik pun kita akan mendapat 2 hingga 3% kenaikan gaji ya. Dan kenaikan gaji ini mungkin akan lebih teruk di penghujung ke arah lagi lama kegawatan ini berlaku, maka salary increase juga akan jadi bertambah buruk ya. Dan kita boleh tengok pula kepada small and medium industry. Saya hanya merujuk kepada satu survey yang dijalankan oleh third party antara SME dan juga the third party. Di situ saya lihat satu keadaan yang amat membimbangkan ya, kerana di Malaysia ada lebih kurang 10 juta pekerja terlibat dalam SME industry. SME industry bermaksud company yang mempunyai revenue dimension lebih kurang 10 juta dan juga pekerja dalam 75 orang. Daripada survey itu dirumuskan bahawa lebih kurang 25% akan kehilangan kerja, iaitu lebih kurang, to be exact, 25.6 juta orang akan kehilangan pekerja. Dan yang paling menyedihkan, hanya lebih kurang 33% atau 1/3 daripada company-company ini berjaya menggunakan cash flow yang ada untuk membayar gaji atau membuat operation cost pada bulan Mac ya. Dan daripada survey ini juga dapat kita lihat 50% daripada company SME akan kerugian lebih kurang average 500,000 atau setengah juta dari bulan 5 hingga ke bulan 9. Dan ini sudah tentu amat kita takuti, dan malah company-company ini juga berpendapat bahawa mereka akan menggalakkan staf untuk mengambil cuti menggunakan annual leave, dan ini sesuatu yang mungkin ramai orang perlu mencari jalan. Apakah yang patut kita buat dalam keadaan kegawatan ekonomi ini?
Maknanya sekarang bukanlah masa untuk kita menangis, masa untuk kita bersedih, tetapi kita harus berfikir. Step yang kedua adalah untuk kita memahami kenapa perkara kegawatan ini berlaku, memahami dari mana ia berlaku dan kenapa ia berlaku dan bagaimana cara mengatasinya. Dan step yang ketiga, kita haruslah pergi kepada satu fasa di mana kita convert atau kita menukarkan masalah atau kegawatan ini untuk peluang yang lebih baik agar kita antara orang-orang yang berjaya semasa kegawatan ekonomi ini, ataupun sekurang-kurangnya kita dapat menangani kegawatan ekonomi yang melanda negara dan dunia sekarang ini. Dan insya-Allah sama-sama kita berdoa agar kegawatan ini tidak berlarutan. Kerana apa? Kerana sebelum ini di tahun 1997 umpamanya negara memakan masa lebih kurang 1 tahun ya untuk mendapat formula bagaimana untuk revive atau untuk recover daripada kegawatan ekonomi, dan akhirnya Malaysia dapat keluar daripada kegawatan daripada setahun hingga 2 tahun. Dan saya menjangkakan jika tidak ada apa-apa yang ajaib berlaku, kegawatan kita boleh berlaku sehingga 2 tahun ya. Dan marilah kita sama-sama berdoa agar kita dapat keluar daripada masalah kegawatan ini dan dapat menggunakan sebaik-baiknya masa yang kita ada sekarang. Dan itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.